Jadi bila kita tengok Safar Nome ni adalah catatan kembara Parsi lah. Macam kalau bahasa Arab kita sebut ada berehlah, kalau bahasa Melayu kita sebut sastra kembara, sastra pelayaran dan sebagainya. Okey. Jadi bahasa Parsi ni mungkin ada yang rasa dah tahu apa benda bahasa Parsi ni, ada yang tak pernah tahu Parsi ni apa kan. Parsi dengan bahasa Arab memang berbeza lah. Cuma tulisannya hampir sama. Dia punya huruf-huruf pun alif, ba, ta tu sama je. Cuma ada penambahan sedikit. Macam huruf Parsi tu dia ada pertambahan huruf pa, ga, ada huruf cha dengan j, macam-macam tu lah. Ada waktu ni lah dia pakat drilling kan. Sabar je lah. Okay, jadi dalam bahasa Parsi ni kalau diikutkan secara umumnya kita tahu orang Iran yang cakap bahasa Parsi. Okey, tapi sebenarnya ia juga digunakan di negara-negara yang lain. Okey, dan sebenarnya bahasa Parsi ni merupakan antara bahasa terpenting di dunia lah satu ketika dahulu. Dia menjadi satu bahasa macam international language macam English sekarang lah kan. Sebab itulah ada ramai ulama-ulama ataupun ahli ulama dahulu yang menulis dalam bahasa Parsi. Walaupun mereka bukan orang Iran. Okay? Kerana ia merupakan antara bahasa antarabangsa ketika zaman itu. Jadi ia digunakan secara meluas lah di kawasan Mongol dan Turk, di kawasan barat tu macam di kawasan Balkan, di selatan, di Cina Tengah dan sebagainya. Dan yang menjadi satu kelainan lah kan untuk bahasa ni, sebab dia dapat menakluk banyak kawasan dalam bentuk penulisan selama hampir 5 kurun. Maksud saya di sini adalah bahasa Parsi ni ia bukan sahaja ditutur oleh orang bangsa Parsi sendiri, tapi dituturkan oleh bangsa orang lain dan mereka menggunakan bahasa itu dalam penulisan mereka, penulisan rasmi mereka, penulisan istana mereka dan sebagainya. Jadi macam bahasa trendy language lah ketika zaman itu kan. Jadi ada satu terma dalam dunia keilmuan kita sebut Persianate. Persianate ni adalah orang-orang yang non-Iranians, orang-orang yang bukan Iran yang menulis dalam bahasa Parsi. Jadi ada banyaklah kalau nak ikutkan pada Safar Nome itu. Safar Nome adalah catatan kembara Parsi yang ditulis oleh orang Iran dan juga orang yang bukan Iran pun ada banyak. Okay, contohnya ada orang daripada India, nama Mirza Iktisamuddin dari India pun dia menulislah Shigafname Vilayat. Contoh ni lah dia punya kembara. Jadi kalau tengokkan di sini catatan kembara kan, kalau ikutkan unsur-unsur kembara dalam penulisan tu memang dah ada lah kan. Kita tengok dalam penulisan zaman berzaman pun memang ada. Cuma adakah ia ditekankan secara orang boleh nampak ke tidak kan. Sekarang ni adalah sebagai satu genre itu bagaimana kan. Adakah ia dikenali ataupun tidak. Jadi berdasarkan kajian lah. Saya sendiri, saya punya PhD thesis pun saya mengkaji sastra kembara Arab, Parsi dan Melayu. Memang jujurnya susah sikit lah mula-mula kan sebab dia tidak seimbang kan. Bahasa Arab memang sangat-sangatlah terkenal, kita tahu bagaimana ada berehlah Arab tu kan, dia sangat kaya kan. Dia macam-macam sumber ada, ya Allah, zaman berzaman lagi kan, Masya Allah. Banyak benda yang kita boleh kaji. Tapi bila sampai ke Parsi dengan Melayu, Parsi okey sikit kan, dia walaupun tak sebanyak Arab, tapi banyak jugalah kini nak bandingkan dengan Melayu kan. Jadi dia punya penulisan pun unsur-unsur kembara tu pun memang banyaklah sebab alim ulama Parsi pun dia rajin mengembara dan menulis kan. Okey. Jadi bila kita tengok di sini ada beberapa pendapat. Okey, pendapat pertama mengatakan sastra kembara ni tak tergolong dalam kategori sastra Parsi. Ada pendapat kata macam tu kan. Dia macam orang baru lah masuk dalam genre tersebut. Tetapi kemungkinan ni maksudnya adalah Safar Nome ataupun catatan kembara yang berunsurkan kebaratan sikit, western style kan. Tapi ada juga pendapat kedua yang mengatakan bahawa Parsi ni ada sejarah panjang, kerana melibatkan pelbagai bentuk penulisan sastra Parsi. Sebab ada unsur-unsur sufi, unsur-unsur etika pengembaraan, politik dan sebagainya. Okay. Tapi kalau diikutkan, kalau Safar Nome ni
genre travelog yang ada ala-ala kembara barat punya style metode travelog tu, dia semakin banyak dihasilkan pada akhir kurun ke-18. Jadi kalau ikutkan kalau Parsi, kalau kita nak kumpulkan, kita nak carilah travelog yang ada, dia ada kemungkinan daripada tahun 1688 sampai 1906 ada lebih kurang 200 lebih lah travelog dihasilkan. Dan itu kira it's quite impressive lah kan. Sebab kalau nak cari catatan kembara Melayu memang sukar jugalah. Mungkin banyak tapi tidak ditulis dalam bentuk manuskrip dan dijaga dengan baik ke saya tak tahulah, tapi memang sukarlah mula-mula bila saya nak mencari. Tapi kalau kita kembali pada Safarnome, bila akhir kurun ke-18 ni orang Parsi ni dia banyak mengembara ke Eropah kan, macam yang Arab jugalah kan. Dia memang dramatically dia memang terus ramai yang pergi, kemudian berlaku dengan pertembungan kuasa-kuasa besar, jadi banyak berlaku pertembungan budaya dan sebagainya, jadi pengembaraan tu pun banyak berlaku. Dan boleh dikatakan Safarnome ni mengalami anjatan paradigma lah dari segi kandungan dan bentuk pada zaman pemerintahan Nasiruddin Shah dinasti Qajar. Iran pun ada banyak dia punya pemerintahannya kan. Kalau awak semua belajar sejarah nanti boleh tengoklah macam mana dia punya ni. Tadi saya hanya nak berkongsi sedikit sajalah kan pasal Safarnome ni, sebab saya punya bidang lebih pada perbandingan. Jadi sebenarnya Arab, Parsi, Melayu punya sastra kembara ni dia mengalami gosip lah kan. Biasalah tidak terlepas dari bawang-bawangannya ada. Mereka kata genre sastra kembara kita ni merupakan genre celupan daripada barat, tidak ada identiti sendiri dan sebagainya. Tapi itu adalah salah satu topik yang boleh dikaji lebih mendalam pada orang-orang yang berminat lah untuk mengkaji sastra kembara. Saya pun nak berkempen jugalah siapa yang berminat sastra kembara mailah kaji sekali kan, sebab memang best. Jadi saya nak kongsi sedikit lah mengenai catatan kembara yang saya kaji lah. Lebih baik saya cerita pasal benda yang saya kaji kan, sebab saya dah baca sampai pening kepala bertahun-tahun kan. Okey, saya salah satu daripada Safarnome yang saya kaji adalah Safarnome ni, Khatirati Haji Sayyah. Sayyah. Yang ni adalah saya kaji ni adalah satu catatan kembara seorang Arab, seorang Parsi. Dia sebenarnya di kampungnya dia telah dididik untuk menjadi Pak Imam lah. Okey, dia kena belajar benda agama dan sebagainya. Tapi dia rasa macam diri dia tak cukup. Rasa macam macam bodoh sangat sebab dia tak tahu ilmu-ilmu duniawi lain. Dan dia sangat-sangat terasa dia tidak cukup ilmu apabila dia rasa dia tidak tahu pelbagai bahasa. Macam itulah. Jadi dia memang senyap-senyap melarikan diri dan kemudian dia mengembara sehelai sepinggang sampailah ke Eropah. Kemudian akhirnya dia menjadi pengembara Iran pertama ke Amerika dan sebagainya. Jadi saya rasa dia punya ni sangat menarik kerana saya boleh kupas daripada pelbagai sudut. Dan salah satunya adalah daripada Sufi. Sebab style mengembara tu, dia memang bersusah payah sangat. Macam memang dhaif, memang zuhud sangat-sangat lah. Selai sepinggang tu seolah-olah ada unsur-unsur Sufi sikit, tapi Sufi moden lah. Jadi ini adalah Parsi ni, Khatirati Haji Sayyah. Jadi dan ini adalah bahasa Inggeris lah, Travels of Haji Sayyah. Jadi sesiapa yang berminat boleh baca yang bahasa Inggeris punya. Baca bahasa Parsi pun boleh. Okey. Jadi saya nak kongsi sedikit satu petikan daripada buku ini. Itulah kita dengar macam mana bahasa Parsi kan. Okey, kat sini Didang. Kalau bahasa Parsi ni dia lain sikit, dia ada ala-ala Hindustan sikit lah. Tak tahulah kalau orang dengar macam mana, tapi saya rasa macam ala-ala Hindustan sikit. Didang, باز پاها پر آبله شده. حالت سابقم مجسم شده، قدری به خود صحبت داشته، از جهت یادآوری زمان گذشته.
dia semua. Okay? بعد برخصت روانه به راه الزبق شدم. راه همواری بود. قریب نیر فرسخ راه در دور طرف خیابان، نباغات، اشجار و انهار و جنگل‌های فراوان. ولی تعریف کلی آزادی آنجاست که ابداً کسی را با کسی کاری نیست. شب و روز و بیابان و آبادی همه یکسان بودند. فی الواقع لذاتی داشت قدم زدن و تنهایی روی. به شخصی رسیدم. قدر میوه خریدم و آن را شام خود قرار داده. در نهایت امنیت در همان بیابان بدون بالا push rahat خوابیدم. Itulah sedikit bahasa Parsi. Okey, jadi masuk di sini saya ambil petikan pada bahasa Inggeris terjemahan tadi itulah kan. I noticed that I had blisters on my toes and this reminded me of my condition in the past. After resting, I continued walking to go to Eldersburg. Eldersburg ni adalah sebuah nama tempat di Jerman. The road was level and smooth. On the two sides of the road for about 3 kilometers, there were gardens, streams, and woods. What should be mentioned was the freedom I enjoyed there. Nobody bothered me. Night or day, in wilderness or town, it was the same. It was such a pleasure to walk there all alone. It was so safe that I slept in the open air without any bedding. Ini contoh lah kan, dia menunjukkan bahawa rasa kepuasan dapat mengembara kan, walaupun dia memang sehelai sepinggang. Dia memang tidur berbumbungkan langit sahaja. Ia salah satu karya yang saya rasa sangat menarik lah untuk dikaji. Kitab Umar Sembang sini kan dia habis masa. Okey, lagi satu, ya contoh daripada satu travel yang saya kaji mengenai yang ala-ala sufi moden tu kan. Okay, lagi satu, kalau boleh saya bagi kalian nampak, saya buat perbandingan antara antara sastra Melayu dengan sastra Parsi. Saya rasa kan nak kempen sekali lah ni kan. Marilah kita mengkaji sastra kembara kan, sebab kita dapat belajar pelbagai benda daripada kontennya, macam-macam jenis pemikiran dan sebagainya. Okay, contohnya, apa benda, kenapa saya kaji dua karya ini? Satu ni kisah dari Abdullah Mushi kan, Abdullah Mushi. Kemudian adalah satu The Travel Diary of Ibrahim Beg. Ini bahasa Parsi dia Zeninggi Nome Ibrahim Beg. Okay. Abdullah Mushi pergi ke Kelantan. Okay, dia untuk menyampaikan surat pada pembesar Kelantan. So dia pergi Kelantan, dia bawa surat, sambil tu dia mengembara dan menulis. Okay. Dan Ibrahim Beg ni, dia adalah orang Parsi yang dibesarkan di Mesir. Kemudian, tapi dia tak pernah pergi Iran. Jadi bila bapa dia meninggal, akhirnya dia pergi ke Iran. Sama dia di Mesir tu, dia selalu terbayang macam Iran ni very powerful lah. Memang fuyo, mantap Iran ni. Semuanya indah belaka. Tapi bila dia pergi ke Iran, dia nampaklah hakikat yang berlaku. Saya membandingkan kedua-dua travelog ini sebab dua-dua ni ada satu tona yang agak gelap. Harsh tone lah. Maksudnya kan mereka banyak mengkritik. Selalunya kan kalau kita baca catatan kembara kan semua yang cantik-cantik indah belaka kan. Memang memuji-muji lah selalunya lah kan. Tapi ini memang dia memang membawang lah banyak kan. Jadi saya rasa menarik untuk dikaji dan secara kebetulan ada beberapa benda yang hampir sama. Walaupun dua-dua satu Parsi, satu Melayu, zaman pun lain-lain, tapi cara kritikan mereka, cara pandangan mereka itu sama. Ini saya rasa menarik untuk dikaji. Saya bagi contoh sedikit lah sebagai perbandingan. Okey. Yang atas ni adalah catatan Abdullah Mushi. Dia kata, maka seolah-olah ia melawan. Ni dia pergi ke rumah orang-orang kampung dia nak tengok rumah macam mana. Maka seolah-olah ia melawan akan kasihan Allah yang telah menjadikan segala tabiat bau-bauan itu demikian. Maka sebab itulah ia menaruh limbahan dan jamban di bawah rumahnya, bertentangan dengan tempatnya tidur, diam dan tidur, supaya naik betul meruak busuk itu masuk ke dalam otaknya dan jangan menyimpang bawa itu ke kiri ke kanan lagi. Maka sebab perbuatan yang demikian itulah ia tinggal sepanjang umurnya dalam busuk dan berbagai-bagai penyakit. Ya Allah, kan? Very critical kan? Dia memang hentam saja. Jadi ini adalah pandangan Abdullah Mushi bila dia pergi ke rumah orang Melayu lah. Jadi ada pelbagai pendapat mengenai Abdullah Mushi, kata dia tu kali barat lah apalah kan, macam-macam pendapat sebab dia menampak macam mengkritik je kan. Okay, ini adalah petikan pada Ibrahim Beg ni.
Waktu ke hammam, dia pergi ke hammam. Hammam ni tempat orang mandi secara berjemaah. Waktu ke hammam dakhil shidin, bue gande ab az dur nazdik bud khaffam kunad. گودالی با آب متعفن انباشته نامش را خزینه و عبارت دیگر کار گذاشته‌اند. آب آن از بسیار کثافت رنگ پرتاووسی گرفته. بوی بدش مغز آدمی را پریشان می‌کرد. When we entered the bath, the smell of the putrid water almost shocked me from afar. They had collected a pool of stinking water and called it a cistern, or in other words, call. Its water had taken on the colors of a peacock because of the abundance of filth, and its foul smell agitated a person's brain. Maksudnya bila dia masuk hammam tu, bau air busuk tu rasa macam nak tercekik dah kan. Mereka telah mengumpul air yang sangat kotor sampai warna air tu dah macam warna burung merak. Kat sini burung merak tashbih bukan sebagai yang cantik lah, nak cakap berkala-kala lah air tu kan, dah macam campur dah. Dan bau busuk itu boleh memberi kesan buruk pada otak manusia. Jadi kedua-dua orang mereka ni kan, antara contoh yang sedikit lah daripada tesis saya ni adalah bagaimana mereka memberi kritikan masyarakat terhadap masalah kebersihan kan. Dan secara kebetulan mereka kaitkan kebersihan tu dengan otak kan. Macam bila dah kotor tu diefek pada otak, dan sebab itulah lambat, lembab lah, kira begitulah. Sebab mereka macam mereka mengkritik masyarakat Risu, mengatakan mereka ni tidak maju dan sebagainya. Kenapa? Kerana kebersihan tidak dijaga. Kedua-duanya mengatakan perkara yang sama dan mengaitkan kekotoran itu dengan otak kan. Jadi banyak lagi lah sebenarnya. Ini adalah contoh bagaimana mereka berdua memberi kritikan kepada masyarakat. Ini terpulang pada pendapat masing-masing. Tapi bagi saya, kritikan ini merupakan satu wake, macam mana call it alarm, macam satu nak menyedarkan masyarakat. Sebab itulah mereka mengkritik, bukanlah sekadar-kadar nak menghentam saja. Okay, sebab itulah bila kita baca Syaitan Kembara, sebenarnya kita akan belajar pelbagai perkara. Dan sekarang tak boleh nak travel secara fizikal, kita mengembaralah melalui helaian buku yang ada.